Mereka mengekori suspek di sekitar rumah. TBI mula merempuh. Apa? Jason ditembak dengan pistol renjap. Tuhan. Sekarang pukul 9.30 pagi dan lelaki ini kelihatan sukar masuk ke rumah. Mungkin kerana ini bukan rumahnya. Pencuri itu pergi ke belakang dan berjaya memecah masuk melalui pintu belakang dan masuk ke dalam rumah. Sekarang, mari kita maju 5 minit ke hadapan. Itu adalah pemilik rumah dan dia baru saja pulang dari janji temu dengan doktor. Malangnya bagi pencuri itu, dia sebenarnya bekas timbalan pegawai pejabat syarif daerah Oklahoma. Dia masuk rumah dan terus berdepan pencuri itu. Dia cuba lari, tapi dia terkam lelaki itu ke tanah. Kemudian dia menendang lelaki itu. Dia membanting wanita itu ke konkrit. Kamu dengar tak? Kamu dengar? You don't hear me? Anak perempuan mangsa dengar semuanya melalui aplikasi loceng pintu ibunya. Suspek melarikan diri. Dia segera mengejar. Risau suspek telah mencuri pistol tugasnya dari bilik tidur. Saya takut. Saya tak nampak dia. Ya, saya sedang bekerja dan ibu saya baru pulang ke rumah dan dia telah diserang. Ya, saya hanya nampak dia berguling di lantai. What's the address? Mangsa pulang ke rumah perlahan-lahan. Dia lebam dan cedera, namun keadaannya baik. Dia menelefon 911 dan memandu arah polis ke arah suspek menuju iaitu ke bank berdekatan. Bagaimana awak bermula? Ya. Korang semua dah sedia dah pergi? Jom pergi. Dah baca berita tu. Apa yang bisa buat untuk ubah? Nampaknya suspek cuba berlagak bodoh dan dia nampaknya memang pandai buat begitu. Buat masa ini, awak sedang ditahan kerana kemungkinan terlibat dalam kes burger. Tunjuk dalam rakaman. Ya. Pegawai perasan kesan cala baru sepadan dengan seseorang yang baru bergaduh dengan bekas polis. Apa jadi dengan muka kau? Wah, memang panas betul. Dia tergelincir dalam lumpur. Mereka memeriksa suspek dan segera menemui beberapa dompet yang bukan miliknya. Dua dompet. Dia dibawa ke kereta peronda dan ditahan. Bagi mangsa pula, saya cukup pasti ini bukanlah apa yang dia bayangkan tentang kehidupan selepas bersara. Saya masuk ke dalam dan saya nampak pintu itu dan saya pergi ke sini. Saya dengar dia dan menjerit, siapa di sini? Saya kembali, si celaka masih di atas. Pistol saya dalam bilik itu, lampu kini menyala. Saya pasti lampu tadi tak menyala. Saya hanya fikir, jangan biar beg galas itu keluar. Jadi awak lawan dia? Ya, itu yang saya fikirkan dan saya cuba suruh dia baring di lantai, tapi dia tiba-tiba lari ke pintu. Saya gembira awak selamat. Saya, okey. Okey. Timothy Chappell, berusia 64 tahun, didakwa atas 2 pertuduhan pecah rumah dan 1 pertuduhan serangan. Timbalan Syarif Bersara, Christina Byers, patah beberapa kuku dan berasa sakit. Namun selebihnya okey. Memang menakjubkan lihat dia. Sangat kuat. Memang kuat. Betul, memang kuat. Jangan cari pasal. Salah rumah. Jangan cari pasal dengan kami bekas polis. Ketis akan rasa juga nanti. Polis di Oklahoma City sedang bertindak balas terhadap laporan seorang lelaki yang baru saja ditembak di dada dipercayai dilakukan oleh bekas isterinya. Kau betul bro, dia kat mana? Itu mangsa. Dia menyerahkan pistol kepada pegawai itu yang berjaya dirampas daripada dia. 2019 tahun, tetapi dia tetap di sini walaupun masih depan rumah. Pegawai menghampiri rumah dengan berhati-hati. Polis! Keluar dengan tangan di atas! Kami tak nampak dia, tapi bekas isteri ada di bilik sebelah. Aku ada pistol. Pretty naik semula, katanya ada pistol. Ada pistol. Keluar dengan tangan di atas. Dan nampaknya dia masih ada pistol. Ia di kanan, dalam. Ini adalah bilik tempat dia berada. Bilik ini? Ya, dia macam berada dalam almari atau sesuatu. Dia kata dia ada pistol bersamanya.
Apa nama dia? Tak tahu. Saya suruh dia keluar tapi dia tak nak. Saya sebenarnya tak nampak dia. Saya cuma boleh dengar suara dia. Pegawai enggan ambil risiko lalu berundur. Mereka berlindung di belakang kereta peronda. Dia di bilik tidur kanan, depan tingkap ini. Gunakan alat pembesar suara dan mula cuba memanggil dia keluar. Baik. Masuk ke sini, saya boleh dengar. Suspek buka pintu. Tunjuk tangan. Tangan! Baca! Tunjukkan tangan anda. Beri kami. Tunjukkan tangan anda. Baju sejuk menutupi tangan kanannya yang dihala ke pegawai itu. Tunjuk tangan anda. Letak jaket itu. Lepaskan benda di tangan anda. Lepaskan sekarang. Lepaskan sekarang. Dia enggan patuh arahan. Lepaskan sekarang. Seseorang sediakan senjata, tidak mahu. Lepaskan sekarang. Seorang pegawai menembak dengan tasernya tetapi tidak berjaya. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan pistol itu. Lepaskan pistol itu. Pegawai kedua melepaskan beberapa tembakan namun tidak mengena. Lepaskan pistol itu. Dia menghampiri para pegawai itu. Dia menghalalkan kepada saya. Lepaskan. Itu bukan pistol. Pistol salji, pistol senargun, pistol bunyi. Siapa kini boleh lihat tiada senjata di bawah baju sejuknya? Lepaskan pistol itu. Dia kena renjat lagi. Kali ini berjaya. Mereka segera menggadi dia. Dan dia ditahan. 119 das tembakan dilepaskan. Suspek ditahan, tiada kecederaan. Lisa Daniels didaftarkan ke Pusat Tahanan Daerah Oklahoma atas tuduhan serangan dengan senjata berbahaya. Mangsa dibawa ke hospital dan dirawat untuk kecederaannya. Saya lega kerana ia hanya insiden taser. Polis pun tak tahu walau anda berpura-pura. Gila, itu memang gila. Memang gila, terutama bila seseorang pura-pura ada pistol dan mengacukannya pada pegawai penguat kuasa. Itu boleh jadi sangat buruk jika silap langkah. Boleh jadi lebih teruk. Dia bertuah. Dia memang akan dianggap wajar. Polis di Moore, Oklahoma sedang mencari Hyundai Elantra ini yang dikenal pasti sebagai kenderaan curi oleh pembaca plat lesen Flock, Robert 11. Pemandu membelok ke jalan utama dan terus memecut. Kita bergerak ke arah timur dari Janeway di Jalan 12. Pemandu kini memandu melebihi 80 batu sejam. 13 jelas kita akan ke barat di sini, ke utara di Jalan City. Dia melanggar lampu merah dan hampir melanggar sebuah pikap. Tonton dari sudut bertentangan, ini pikap itu. Dan ini pemandunya. Pemandu itu kemudian hilang kawalan. Okey, mereka hampir kemalangan. Mereka baru kemalangan. Satu kenderaan di Jalan 12. Hantar satu unit ke belakang gereja arah utara. Dia keluar kereta lalu melarikan diri. Dikejar polis, suspek melompat pagar. Dia cuba guna alat renjatan elektrik tapi tak kena. Seorang pegawai cuba merangkak di bawah pagar. Dia bergerak ke barat. Kemudian seorang pegawai ketiga menerobos pagar ala Kool-Aid. Suspek melompat pagar lagi, namun mereka masih mengekor rapat. Mereka menyekori suspek di sekitar rumah. Wade melompat pagar ketiga lalu terkena kejutan elektrik. Dan kemudian pegawai yang sama yang kita lihat melanggar pagar itu jatuh di atasnya dan pegawai itu pula terkena kejutan elektrik. Jangan pukul, jangan pukul. Tarik badan awak sendiri ke belakang. Suspek cuba bangun tetapi pegawai memegangnya dan terus menangkapnya. Saya dah dibayar, tak kisah mana-mana. Mereka berhenti seketika untuk mengambil nafas. Okey? Yeah. Suspek diiring ke kereta peronda yang menunggu. Ya, kami dapat kenderaan dan seorang dalam tahanan. Syukurlah mereka tidak perlu lagi memanjat pagar selepas ini. Atau melaluinya. Dontavia Smith, 20 tahun telah didakwa dengan, biar saya tarik nafas dulu, membahayakan orang lain semasa melarikan diri daripada pegawai polis. Penggunaan kenderaan tanpa kebenaran, kenderaan bermotor
menerima, memiliki atau menyembunyikan harta curi, memiliki senjata api semasa jenayah berat, memiliki bahan terlarang, lari dari tempat kemalangan yang melibatkan kerosakan, membawa atau memiliki senjata api oleh penjenayah yang disabitkan serta menghalang tugas. Oh ya, giliran awak dan... Maaf. Kami ada rakaman pagar dibaiki. Itu sebenarnya sarjan saya yang melanggar pagar itu. Dia kembali semalam dan membantu membaikinya semula. Of course, she's not stopping. Pegawai Polis Oklahoma mengesan pemandu yang dikendaki atas beberapa waran jenayah berat. Ini suspek dan pembelian yang kami akan buat. Pegawai itu menyalakan lampu keretanya. Dan dia terus melarikan diri. Menuju utara di sudut timur dengan kelajuan 55, kini melepasi 89. Dia melintasi garisan kuning berganda dan hampir melanggar pikap. Kelajuan pada 60, lebih kurang 62. Dia melanggar satu lagi lampu merah. Kami bergerak ke barat di Jalan Perkhidmatan. Kini memasuki Lebuh Raya. Ibu pejabat, kenderaan dinaiki seorang saja, seorang wanita. Menuju ke barat kami sedang menghampiri Walker. Dia cuba melarikan diri dengan memotong lalu lintas dan mengambil jalan keluar. Keluar di Walker ke barat, saksikan dot rem putih. Nombor plat King Zebra, Tom 858. Menuju ke barat di Walker. Menuju ke barat di Walker. Dia berpatah balik ke arah bertentangan. Menuju ke utara di Walker. Menuju ke utara. Dia masuk ke stesen minyak Kisi. Di tempat letak kereta minyak Getty, Donnie masih di sana. Dia mengejutkan burung grackle. Dan kemudian meluncur laju melepasi kedai iga bakar. Kini di jalan servis bergerak ke arah salah. Dia melompat melepasi rumput. Dan kini kembali ke Lebuh Raya. Tangkap dia Darwin, TBI sekarang. Pegawai kedua kini turut serta dalam pengejaran. Sedang cuba dapat posisi untuk pit. Lebih mudah dikata dari dilakukan. 50 batu sejam terus ke barat di 240. Dia mulai memotong di bahu jalan. Lalu lintas ringan di 240 kami 50 batu. Sejam masih ke barat. Jalan di hadapan jelas, pegawai itu terus mencuba. TBI, panggil paramedik. 240 di Mei, panggil paramedik. 240 di Glenwood. Jelas untuk ya. Pemandu itu kini dikelilingi dengan senjata api. Angkat tangan anda. Angkat tangan anda. Dan dia dikeluarkan dari lori. Dia Degari. Dan dibawa ke kereta peronda yang sedang menunggu. Duduk. Pegawai perubatan akan periksa kamu. Mari kita periksa kamu. Dalam truk, pegawai jumpa pil fentanyl, meth, heroin, peralatan dadah dan wang tunai. Selain waran tangkap, pemandu berusia 35 tahun, Kayla Cervantes, juga berdepan pertuduhan dadah dan melarikan diri dari pihak berkuasa. Wah,
Itu memang luar biasa. Dia memang mengendalikan lori itu. Ya, betul. Dia memang mengendalikan lori itu dan mengelak dari taktik pit itu. Ya. Hampir 1 pagi, seorang pegawai PD kota Oklahoma baru nampak pemandu melintasi Dubwood Yellow. Pegawai itu menyalakan lampu amaran kepadanya. Pemandu membrek, tetapi tidak tergesa berhenti dan terus bergerak perlahan. 128,060 di 41. Tiba-tiba pemandu memecut lalu membelok kanan. Kemana awak pergi? Blok ke barat di jalan 42. Insiden telah ditugaskan. Mereka pura-pura mahu tarik pemandu keluar. Ya, kami telah berhenti. Pegawai itu keluar dari kereta peronda dan menghampiri pemandu. Hey! Itu. Hey, awak nampak tak kereta peronda saya dah dilarikan? Lori itu melanggar kereta peronda. Dan kemudian melanggar sebuah pikap yang sedang diparkir. Baru saja melanggar sebuah lagi kereta yang masuk ke dalam laluan masuk. Dia kini memandu hampir 50 batu sejam. Dia sampai di persimpangan jalan dan melanggar tiang. Seperti itu lagi. Keluar! Tunjukkan tangan anda! Tunjukkan tangan anda! Seorang pegawai kedua tiba di tempat kejadian ketika pemandu sedang bergelut untuk keluar dari lori. Tunjuk tangan anda sekarang! Tunjukkan tangan anda! Klon anda telah dikemas kini. Klon anda telah dikemas kini. Keluar dari kereta! Nampaknya dia sedang memanggil ayahnya. Keluar dari kereta! Kita dah cukup api. Hei, tangan ke atas! Akhirnya, dia keluar dan terjatuh ke tanah. Saya rasa itu tidak disengajakan. Dan pemandu itu diletakkan dalam tahanan. Pegawai menemui satu tin Foloko separuh kosong dalam lori, minuman kegemaran Dan. Pemandu itu, yang baru berumur 18 tahun, telah didakwa dengan memandu di bawah pengaruh alkohol, menyerang pegawai polis, melarikan diri, memandu secara melulu dan meninggalkan tempat kejadian kemalangan. Wah. Ini dihantar oleh Jabatan Polis Edmond, Oklahoma. Bulan lepas, pegawai mereka jumpa lelaki dengan waran tangkap atas kes pornografi dan perbuatan lucah dengan kanak-kanak bawah 16 tahun. Lelaki ini sanggup buat apa saja untuk elak masuk penjara. Awak hanya ada satu lampu brek belakang yang berfungsi. Saya tahu itu. Pegawai Polis Edmond, Oklahoma menahan seorang pemandu untuk pemeriksaan trafik. Baik puan, ada lampu di belakang. Berita baik, hanya satu amaran lampu brek hari ini. Pegawai Hodom memberi amaran kerana lampu brek dan saman tag tamat tempoh. Ketika mereka berbual, pegawai Hodam nampak seseorang menghampiri dari belakang. Saya tak perlu jika sudah dibayar. Pegawai itu baru sahaja disembur muka dengan semburan lada dan kini buta sementara. Kedua-dua lelaki itu terus bergelut. Kedua-dua suspek dan pegawai berebut mengawal pistol pegawai itu. Berhenti! Dan kemudian suspek menikam pegawai itu dengan pisau. Berhenti! Pegawai itu kini ditikam berulang kali. Seorang awam yang prihatin nampak kejadian itu dan terus berlari ke arah mereka. Ya! Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ambil pisau itu dari dia. Tuan! Lepaskan, Guan! Lepaskan! Tolong saya kali ini. Tuan, lepaskan! Tuan, lepaskan! Tolong lepaskan! Tolong, jangan sakiti sesiapa!
Tolong, demi Tuhan, radio saya. Tolong, jangan jatuhkan sesiapa. Orang awam yang prihatin itu sedang cuba memujuk suspek supaya menjatuhkan pisau. Tuan, letakkan ia. Suspek baru meludah muka pegawai itu. Tembak saya, bang. Saya sudah tiada harapan. Dia sedang melakukan segala yang dia mampu untuk memprovokasi pegawai itu supaya membunuhnya. Kau ada segala-galanya untuk hidup. Tidak. Ya, saya sepatutnya berada di penjara hari ini. Tapi saya takkan buat begitu. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Orang awam yang baik hati itu ambil pisau. Berhenti, kawan. Tikam. Kikem. Kau okey? Akhirnya, bantuan sampai. 6-4. Jom. Pegang lengan dia, pegang lengan dia. Jangan bergerak. Faham tak? Aku dah pegang dia. Aku dah pegang dia. Bangun. Bangun. Anda perlukan bantuan. Anda perlukan bantuan, tuan. Pegawai itu cuba menggaris suspek, namun suspek melawan dan enggan melepaskan pegawai hodom. Dah rapat dia. Ayo. Menyarap sekarang. Saya dah bergerak lebih. Saya dah 614. Taser. Tak, tak, tak. Renjat dia, renjat dia. Renjat dia, bro. Renjat dia. Cukup, cukup. Akhirnya, mereka berjaya menggaris suspek. 6 bulan kemudian, di 150, minta pasukan perubatan percepatkan. 1, 2, 3. Mereka mengangkat suspek berdiri dan membawanya ke kereta peronda yang sedang menunggu. Kau tak disembur, tapi kau direnjat. Kenapa kau cuba membunuh seorang pegawai polis? Aku nak cabar dia supaya tembak aku sampai mati. Aku tak ada pistol. Pegawai hodom telah dibawa ke hospital untuk pembedahan luka tikaman dan kini berehat di rumah untuk pulih. Suspek Hudson yang berumur 22 tahun kini berdepan dengan pelbagai tuduhan serangan serta halangan dan pemindahan cecair badan ke atas seorang kaki tangan negeri. Saya rasa sangat sedih melihat perkara itu. Sekali lagi, hanya cuba dengan sengaja mendorong pegawai itu untuk mengambil nyawanya. Ia memang teruk. Ya, saya benar-benar gembira mendengar pegawai itu selamat. Chris, Awak sebenarnya mengatakan bahawa kadang-kadang ia adalah latihan yang awak dapat untuk bersedia disembuh. sudah tentu, setiap anggota di daerah Richmond mesti melalui pengalaman disembur OC di muka, dan kemudian terpaksa melawan walaupun dalam keadaan itu. Jadi, jika berlaku insiden seperti ini, awak boleh lindungi diri sendiri. Ya. Baik, dan pegawai itu berjaya melindungi pistolnya dan dia mampu melawan walaupun dalam keadaan itu. Tunggu sebentar. Pegawai menerima panggilan kecemasan daripada pemilik rumah yang melaporkan bekas suaminya masuk tanpa izin dan enggan keluar. Ini yang berlaku seterusnya. Jason! Jason ialah bekas suami yang isterinya hubungi polis kerana dia enggan keluar rumah. Dia juga mengaku sedang kencing. Saya tak boleh kencing kalau awak ada di situ. Awak apa? Saya tak boleh kencing kalau awak ada di situ. Maaf tentang itu. Apa yang sedang berlaku? Saya tak tahu. Maksud saya, ibu saya telefon saya. Dia kata seorang lelaki telefon dan kata dia ada telefon awak. Jadi saya telefon dia. Dan saya kata ibu saya baru telefon dan kata seorang lelaki ada telefon saya. Dan dia kata, ya. Saya macam, jadi awak nak lepak ke? Dan dia macam, tak, selamat tinggal. Tak pasti arah cerita ini, tapi pegawai terus mendengar. Saya pun susah guna tandas. Awak kenal saya? Saya faham, tapi awak tak tinggal di sini, kan? Ha? Yari. Saya dah lama tak tinggal di sini. Kami pernah bersama, bertunang, kemudian berpisah sekejap. Saya pun tak pasti dah berapa lama. Tapi, ada beberapa perkara. Pertama, dia tak mahu perkara fizikal, betul? Tak. Okey, itu bagus. Tak? Saya tak boleh buat begitu. Maksud saya tak boleh bayangkan itu. Baiklah, malangnya awak ada waran tangkap. Saya nak awak pusing ke belakang, letak tangan di belakang. Untuk apa? Kenapa saya perlu pusing belakang? Untuk waran tempatan. Pusing belakang. Saya mahu tahu tujuan semua itu. Kurt, pusing belakang dan letak tangan awak pada. Beritahu saya untuk apa semua itu. Taser. Pusing belakang kalau. Awak mahu. Pusing belakang? Turunkan tangan awak. Kalau awak nak pusing belakang, rumah saya. Bukan rumah dia. Awak akan kena renjat elektrik. Jason terkena renjatan elektrik. Cepat, kita perlukan bantuan. Kamu. Dia terkena renjatan elektrik lagi.
dan dicampak ke tanah. Mari kita lihat itu sekali lagi. Jason meluru ke arah pegawai dan dibanting ke lantai. Dia terus melawan Baring atas tanah. dan enggan mematuhi arahan. Jangan bergerak. Saya janji. Keluar. Berhenti. Saya lihat tugasan saya. 5-1 di sini, jurulatih. Dia sudah di tanah. Perlukan bantuan. Sementara dua pegawai itu menunggu bantuan tiba, Jason berusaha sedaya upaya mengelak di gari. Masuk ke pintu depan di sini, di atas tanah. Akhirnya, bantuan tiba. Beri reaksi. Okey, apa yang awak perlukan? Kita perlu gari tangan ini. Biar saya ambil ini. Biar saya ambil ini. Sekarang bahagian sukar. Cuba kenal pasti anggota badan siapa. Saya dah dapat. Sial. Senjata, bro. Pasti stabil dengan awak. Pergelutan ini segera jadi permainan twister. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dan dia telah ditembak dengan alat renjat sekali lagi. Kami kadang-kadang dia dah digari. Saya kena maki, saya ada gari. Akhirnya, dia digari. Tidak. Jason dibantu berdiri dan dibawa ke kereta peronda yang menunggu. Lama dah, tapi kali ini darah saya berderau bila kamu semua bersuara di radio. Lama saya tak dengar begitu. Jason Dry, 41 tahun, didakwa melawan, pecah masuk dan menceroboh serta waran terdahulu kerana gagal hadir dan menceroboh. Itu adalah suplex dan jatuhan yang menakjubkan. Itu memang hebat. Dan detektif anda tadi kata ia terasa jauh lebih lama bila anda adalah polis di tempat kejadian itu. Betul? Ia terasa seperti selama-lamanya bila Anda panggil bantuan dan Anda sedang bergelut seperti itu. Anda boleh rasa, maksud saya, Anda tahu, ia terasa lebih lama daripada sebenarnya. Jadi, bila Anda dalam pergaduhan itu. Dan pistol renjat tidak selalu berkesan. Ia memang tidak selalu berkesan, jadi Anda mesti sentiasa ada pilihan lain untuk digunakan. Seperti Anda tahu. Macam filem Gusti, macam bilik Gusti, ya. Itu memang hebat, ya. Bagus. Ini datang daripada agensi yang saya kenal, pejabat Sheriff daerah Oklahoma. Selepas jam 11 pagi, timbalan Aiden Valoria cuba memberhentikan Chevy Impala di sekatan jalan, tiba-tiba penumpang melompat keluar dan melarikan diri. Kami akan lari sebelum kau habis dengan payung terjun itu. Aku akan tembak kau dengan taser. Kau akan kena taser, saudara. Ketika suspek cuba melarikan diri di kompleks apartemen berhampiran, timbalan itu bertindak bijak dengan tidak mengambil risiko tercedera cuba melompat pagar, sebaliknya mengelilinginya. Hey, 31 teruskan. Aku nak ambil yang tertinggal. Sementara rakan setugasnya tinggal bersama pemandu, timbalan Valoria bergegas mengejar suspek. Dan itulah dia. Kau akan kena renjat. Jimmy, tunjukkan tangan kau. Kau akan kena renjat. Baring di atas tanah. Macam mana kau buat begitu? Luke, kau akan kena renjat. Angkat tangan. Macam mana kau letak benda tu dalam bilik tu? Nak dapat satu alat renjat. Baring di atas tanah. Melutut. Melutut. Sekali lagi, dia lari. Alat renjat. Kau lebih baik berhenti. Kau lebih baik berhenti, bro. Tiara! Pegawai itu menembak taser. Taser, budak. Letakkan tangan awak ke belakang sekarang. Letakkan tangan awak ke belakang. Okey. Tangan ke belakang. Okey. Kenapa awak taser saya? Dia tidak patuh arahan. Sebaliknya, mencabut jarum taser itu. Letakkan tangan awak di belakang. Okey. Jangan gerakkan tangan dari belakang. Nanti kena lagi. Faham? Okey. Tengok muka kau tu. Suspek itu terus bangun dan melarikan diri sekali lagi. Nasib baik, pegawai Valoria cukup cergas. Dia melepaskan tembakan tasernya lagi. Suspek terjatuh dan seluarnya tanggal. Bangun dan kau akan kena taser lagi. Semuanya terpulang kepada kau. Kau dah dewasa. Okey. Bagus. Jangan bangun. Kau taser aku ke? Bro, kau akan kena. Dan dia kena. Apa yang aku buat? Kau lari masa sekatan jalan raya memang tak patut. Polis. Aku tak tahu siapa sial tu. Bangun dan kau akan kena renjat lagi. Satu tiga saja. Bro. Akhirnya bantuan sampai. Baiklah, letakkan tangan kamu di belakang. Kami akan pasangkan gari di situ.
Berhenti berlakon, bro. Bangun dan kau akan kena renjat lagi. Semuanya ikut kau. Kau dah dewasa. Bagus. Jangan bangun. Kau sedang renjat aku ke? Bro, kau akan kena lagi. Dan dia kena lagi. Bukan aku macam ni. Ayo saya. Kau lari masa sekatan jalan raya, memang tak boleh buat begitu. Polis. Aku tak tahu siapa sia tu. Bangun dan kau akan kena renjat lagi. Berhenti. Berhenti. Taser digunakan semula. Boleh kosongkan saluran radio daripada komunikasi lain? Dia kini cuba menanggalkan jarum taser dengan gigi. Sama ada itu atau dia sedang membersihkan gigi. Bro, betul ke ni? Aku tak tahan. Akhirnya, bantuan tiba. Letak tangan ke belakang, kami akan gari. Kamu hawakan taser, dia masih pegang dan kunyah wire. Andrew Dixon, 44 tahun, didakwa merompak, menghalang, dan tidak memakai tali pinggang keledar. Dia kemudian mengaku telah mengambil fentanyl lebih awal pada hari itu, yang mungkin boleh menjelaskan tingkah lakunya yang pelik. Oh, dan untuk pengetahuan Anda, apabila timbalan sheriff memeriksa poket Dixon, mereka menemui 2 pasang stokin, 1 pasang seluar dalam, dan wang palsu. Wow, Anda tahu, bila orang ambil dadah, kesan taser boleh jadi kurang berkesan. Kita sering lihat ini. Ia memang luar biasa. Saya pun tak pasti cara kita pakai seluar. Kita tak pakai seluar dalam dan stokin dulu. Betul, tapi dia simpan semua dalam poket. Ya. Memang bijak berlindung hingga bantuan tiba. Jika taser gagal, awak tetap perlu lawan dan kita akan tahan dia. Masa memihak awak. Masa berpihak pada kita, ya. Timbalan Sheriff Daerah Canadian Oklahoma mengejar kereta curi ini yang melarikan diri semasa pemeriksaan lalu lintas 50 batu jauhnya di Guthrie, Oklahoma. Saya memberi maklumat terus kepada pemandu unit trafik. Timbalan Sheriff cuba untuk melakukan PIT, tetapi pemandu itu memandu secara terkawal di atas jalan. Kemudian pemandu itu cuba melarikan diri dengan memecut laju dan hampir melanggar timbalan Sheriff di hadapannya. Tidak, awak lebih laju. Teruskan. Saya akan ikut dari belakang pada 60 batu sejam. Timbalan Sheriff itu merapatinya semula. Lalu lintas masih memberi laluan. 115-123 ke arah barat. Dia cuba melakukan PIT, namun pemandu itu ada rancangan lain. Dia cuba lagi, tapi gagal. Dan kemudian dia cuba kali ketiga, tapi masih tak menjadi. Lelaki ini memandu tidak terkawal. Saya akan tunggu dia jadi lebih baik. Tak, ambil masa awak. Jangan tergesa-gesa, bro. Tarik nafas dalam-dalam, relax. Jangan tergesa-gesa. Timbalan Sheriff itu menghampiri buat kali keempat dan akhirnya berjaya berada di sebelahnya. TBI. Percubaan keempat akhirnya berjaya. Jangan lari atau anda akan ditembak di atas sana. Jangan lari atau anda akan ditembak. Dan begitu sahaja pemandu itu terus memecut. Kini, giliran timbalan ini mencuba teknik PIT. Pemandu itu sekali lagi dikelilingi sepenuhnya. Dia cuba melarikan diri dengan memandu mengundur. Hey geng, aku baru saja sengaja melanggar trek aku. Hentikan kereta itu. Hentikan kereta itu.
Start EMS, please. Kali ini pemandu itu pasti tidak terlepas. Sekarang masa untuk keluarkan suspek dari kereta. Dia di mana? Dia di situ. Saya nampak dia. Dia marah. Lihatlah. Dia dikeluarkan dari kenderaan dan kemudian ditahan. Saya berbaloi dengan masa itu. Jimmy Don Dunham kini dituduh melarikan diri daripada polis, menyeleweng dan merosakkan harta secara sengaja bernilai $1,000 atau lebih. Sekarang dua daripada pegawai yang terlibat telah cedera, tetapi gembira untuk melaporkan kedua-duanya dalam keadaan baik dan mereka kini kembali bertugas membuat rondaan. Wah, ya. Itu memang luar biasa. Dia terpaksa hentikannya, apa cara sekalipun. Betul kan? Dia sangat tenang. Ya, maksud saya. Macam dia hanya duduk di situ. Dia cuma kata, saya rasa saya akan undur sekarang. Apa-apun. Bagus, mereka tangkap dia dan pegawai itu selamat. Polis Edmond, Oklahoma, sedang mengejar truk yang dicuri ketika ia dipanaskan di luar bangunan penyelenggaraan sekolah awam pada pukul 5.40 pagi. 614 bersama mereka. Kita kini masuk ke studio dan smaker. Dia tidak berhenti. Dia telah melalui tempat letak kereta. Kita kini hampir ke tempat letak kereta 10 jen. Menuju ke utara, di Kelly. Dia kini kembali ke jalan raya. Kita masih menuju ke utara, di Kelly. Light traffic, you just blew the light. Green light, light traffic. Kita akan berhenti di kediaman yang sama di 106. Dia kini kembali ke laluan yang sama. Saya tidak pasti apa dia buat sekarang. Dia sekarang. Dia baru melanggar kereta peronda. Tunjukkan tangan awak! Tunjukkan tangan awak! Tunjuk tangan! Pemandu itu kelihatan enggan bekerjasama. Dua kereta, tunjuk tangan. Dan kemudian, bukannya menunjukkan tangannya, dia menunjukkan sesuatu yang lain kepada mereka. Saya akan gunakan kekerasan, kurang maut. Keluar dari orang ramai! Dia mula berlari, tapi tak pergi jauh. Cepat, cepat, cepat! Letak tangan di belakang. Baiklah, mari kita balikan dia. Pegawai sedang cuba menggari dia. Letakkan tangan awak di belakang. Lebih mudah cakap daripada buat. Letak tangan di belakang. Saya dapat! Awak dah tangkap ya? Siapa nama awak? Siapa nama awak? Titani! Baiklah, Bethy. Kami akan mengungkan awak. Stefani, berdiri dan lipat kaki. Saya ada pistol, John. Awak sudah bidik dia. Awak telah direnjat. Stefani atau Bethany kini mungkin akan melakukan perjalanan yang berbeza. Yang ini ke penjara. Apa itu? Okey. Nama suspek ialah Misty dan Misty Naylor, 49, kini didakwa kerana menyerang polis dan membahayakan orang semasa melarikan diri. Guna kenderaan tanpa kebenaran, miliki bahan terlarang, peralatan dadah dan memandu tanpa lesen. Nama rekaan biasanya Misty, nama sebenar Stephanie atau Bethany. Yang ini cuma sedikit terbalik. Ya. Sebaliknya. Baik, itu cara kami di Oklahoma. Tidak, dan saya hargai. Seperti disebutkan, ini akan membawa kita ke kawasan saya di Catoosa, Oklahoma, di timur Tulsa. Saya ada Ford Fusion tanpa nombor plat. Pegawai peronda Oklahoma mengesan Ford Fusion dicuri dan terlibat kejar-mengejar dengan polis hari ini. Pemandu itu masuk semula ke dalam kereta dan kini sedang mengundurkan kenderaan. Saya ada kenderaan. Dia sudah lari dari saya. 328 baik. Dia mengundur ke arah selatan. Dia langgar kereta polis.
melanggar sebatang pokok dan melarikan diri. Dia membelok kanan dengan laju dan cuba melarikan diri di kawasan perumahan ini. Kami menuju ke utara sekarang. Dia membelok ke kiri. Di situ. Hampir melanggar 2 kereta peronda dari arah bertentangan. Dia tidak melanggar saya beberapa kali ketika cuba melarikan diri. Pemandu itu melanggar papan tanda berhenti. Menuju ke barat di Jalan Afriel. Dia terhalang. Kini dia cuba melarikan diri dari mereka dengan memandu dalam gelap tanpa lampu. Anggota polis kini betul-betul di belakangnya 328 TV dan bergerak untuk melakukan. Pemandu itu merempuh pagar dan berhenti. Tolongkan tangan tinggi. Saya akan serahkan anda. Pemandu itu mengundurkan kenderaan dan memecut semula. Dia bergerak di sepanjang pagar, masuk ke dalam. Bersedia untuk pecahkan pagar itu depan kamu. Dia di sebelah sana pagar. Di kompleks sukan sebelah kanan. Dan dia masuk ke dalam parit. Pemandu itu dengan cepat dikelilingi oleh sekurang-kurangnya sedozen pegawai polis. Keluarkan tangan dari tingkap sekarang. Letakkan tangan di atas meja. Adakah anda ada masa untuk pergi? Sayang. Kereta kini di hujung jalan sunyi. Tangan di luar tingkap. Keluarkan sepenuhnya. Keluarkan sepenuhnya. Keluarkan sepenuhnya. Pemandu mula keluar dari kereta curi itu. Angkat tangan agar sentiasa nampak dia. Turun ke tanah sekarang. Capai. Dia digar. Tetapi sebelum dia dibawa ke kereta peronda yang sedang menunggu, dia ada satu permintaan terakhir. Tolonglah, Tuan. Everett Myers, 35 tahun, kini di penjara daerah Tulsa atas tuduhan DUI, melarikan diri, serta serangan dan pukulan dengan senjata maut. Wah, itu memang luar biasa. Memang luar biasa. Macam itulah cara mereka bertindak di Tulsa. Ya. Maaf, ada orang bercakap melalui phone telinga saya. Saya terlepas tadi. Apa awak cakap? Saya rasa itulah cara mereka perangkap awak. Kita sering bincang kejar-mengejar di Arkansas. Ya, benar. Tulsa, Oklahoma, atau Tulsa dan Arkansas saling berhadapan. Tiada niat untuk menyinggung. Saya bercakap dari segi geografi. Baiklah. Saya cuma nak cakap ini agak berbeza. Apa maksud awak dengan dasar? Ya. Maksud awak kekurangan? Ya. George 367, Ibu Pejabat, kami berada di Santa Fe, arah selatan. Seorang pegawai dari Jabatan Polis Mo cuba hentikan Lincoln LS 2000 kerana pelanggaran peralatan. Saya akan beritahu awak bila mereka rasa nak hentikan kita. Ya Allah, ya, itu Blink 182 di radio keretanya. Lincoln 22, George 367. Kenderaan itu berhenti? Ya, Tuan. Saya beri masa lagi. Pegawai itu berhenti untuk melihat pemandu itu dan cuba memahami sebab dia enggan berhenti. Tiba-tiba pemandu membuang sesuatu dari tingkap. Nampaknya mereka baru saja membuang sesuatu keluar dari tingkap penumpang. Pemandu itu masih enggan berhenti di tepi jalan. George 367 ke Ibu Pejabat. Saya ada Queen King Sam 995. Masih ke selatan. Lori 234. Kemudian, membuang lebih banyak barang dari tingkap. Dan saya akan teruskan dan maklumkan bahawa saya sedang mengejar. Kami akan menuju ke arah barat. Kereta sialan. Ada kesalahan teknikal, mereka mula buang barang ke kenderaan. Saya tak pasti selesa atau tidak. Pemandu itu memandu berbahaya dan mungkin dipengaruhi sesuatu. George 367 ke Ibu Pejabat. Saya lapor kemungkinan pemandu mabuk. Mereka hampir terbabas. Masih jelas ke barat di 164. Pegawai itu bergerak untuk melakukan PIT.
George 367 ke Ibu Pejabat. Saya cuba TVI, gagal. Dia bergerak untuk melakukan PIT kali kedua. TBI, TVI. Kami akan berada di Western dan 164. Seorang lelaki di dalam kenderaan. Pegawai itu keluar dari kereta dan kini mengacukan senjata ke arah pemandu. Angkat tangan. Pemandu itu terus melarikan diri. Baiklah, dia kini menuju ke selatan di Western dari 164. Pegawai itu dengan cepat mengejarnya semula. George 367, kami ke Indian Hills. Tolong maklumkan Norman. Dia cuba pit ketiga dan hampir terkena, tapi terlepas. TVI itu tidak terjejas. Kelajuan kira-kira 81 batu sejam. Pegawai itu bergerak untuk pit keempat. Pemandu itu sekali lagi berjaya melarikan diri. Ya, kami. Bersedia. Kami kini ke barat di Tecumseh dari ke-60. Dia bergerak masuk lagi. TC dalam parit. Nampaknya kali kelima adalah tuah. Anak kecil dalam parit. Pemandu melompat keluar lalu melarikan diri. Seorang lelaki berlari melalui ladang menuju ke utara. Lelaki kulit putih, jaket hitam dan jeans biru. Mereka kini mengejar dengan berjalan kaki di padang terbuka. Dia menanggalkan jaket dan terus berlari ke utara. Suspek membuang pakaiannya, mungkin untuk lebih aerodinamik. Berhenti! Dia memperlahankan langkah. Berhenti. Keluarkan tangan kamu. Akhirnya jatuh dan menyerah. Kau bodoh, apa yang kau buat? George 367 kepada Ibu Pejabat. Saya menahan seorang sambil mengacukan senjata api. Jelas, seorang ditahan sambil mengacukan senjata api. Jam 20.23. Bantuan dah sampai. Tunggu. Jom tangkap lagi seorang. Jangan bergerak. Tunggu sekejap. Okey, aku pergi. Aku akan bersedia dengan senjata api. Jangan bergerak. Okey. Ya, saya pun akan begitu. Mereka menggari suspek itu. Dia dalam tahanan. Dan perlahan-lahan, sangat perlahan, mereka membawanya kembali ke kereta. Kau, okey Derek? Kau suka Blink 182. Itulah yang akan kita dengar. Derek Boss kini dituduh melarikan diri daripada polis, memandu di bawah pengaruh alkohol dan memiliki peralatan dadah. Objek yang dibuang dari kereta ditemui pegawai. Rupanya cuma kotak barang kemas serta sedikit makanan. Siapa tahu kalau dia akan dikenakan tuduhan membuang sampah juga. Membuang sampah dan makanan. Makanan. Lempar makanan. Buang makanan itu. Saya tak tahu kenapa dia tersenyum dalam gambar mugshot itu. Saya tak tahu kenapa sesiapapun tersenyum dalam gambar mugshot. Tiada apa yang istimewa pun. Hai, dua pegawai dari Moore PD sedang bertindak balas terhadap laporan pemandu yang tidak memberi respons di luar dispensari kanabis. Mereka di luar sekitar 20-25 minit. Jadi, dia sedang bernafas. Dia sedang bernafas. Itu memang perkara yang baik. Saya tak nampak senjata, alkohol, atau apa-apa pun. Seorang pegawai mengetuk tingkap dan mengetuk lagi dan lagi. Pegawai lain pula mencuba. Saya tak dengar cek. Masih tiada jawapan. Hello? Jabatan Polis. Dia pengsan. Dua lagi pegawai tiba di lokasi dan mula menggoyangkan truk. Ya, dia sedang bernafas. Oh, dia mula sedar. Ini dia. Ambil ubat, bangun ni. Ya?
Siap, hai. Pemandu itu terjaga dan melihat dirinya dikelilingi 4 pegawai polis. Boleh awak buka pintu? Dia akan cepatkan pemanduan. Boleh awak turunkan tingkap? Dia menggosok mata yang mengantuk, tetapi tidak berminat menurunkan tingkap. Awak boleh bawa kereta saya di tepi tebing. Namun bimbang, dia melarikan diri. Jadi seorang pegawai membawa kereta peronda untuk menghalangnya. Arthur, buka sinar. Mereka tahu nama pemandu itu Arthur, tetapi ia tidak membantu kerana Arthur tetap mengabaikan mereka. Arthur, kenapa tak buka pintu? Sebaliknya, Arthur merokok. Apa yang awak katakan? Sebab awak mengetuk pintu dengan kuat. Boleh turunkan tingkap. Tapi pergerakan dia sangat perlahan. Awak tahu apa jadi jika tak buka pintu? Ya atau tidak? Kami akan pecahkan tingkap dan keluarkan awak. Daripada menjawab ya atau tidak, Arthur menghisap rokok lagi. Ibu pejabat Harper 31 boleh semak jika dia boleh cari nombor telefon dan mungkin hubungi kami. Pegawai kini ada nombor telefon Arthur dan cuba menghubunginya. Kau jawab telefon? Itu aku yang telefon. Dan ia terus masuk ke peti mel suara. Telefon berbunyi, tapi dia terus tolak. Dia enggan bercakap dengan kami. Okey, kami akan pecahkan tingkap dan tarik awak keluar kalau awak tak nak keluar. Okey? Saya akan pecahkan tingkap dia. Cat! Dia sedang buka tingkap itu. Sewaktu mereka bersiap untuk memecahkan tingkap itu, Saya pun pakai juga. Arthur menghidupkan enjin. Mereka pecahkan tingkap ketika Arthur menekan minyak dan cuba melarikan diri. Berhenti! Walaupun dengan kereta peronda itu diletakkan di situ, Arthur tak boleh ke mana-mana. It's off. Pegawai menukar gear ke mod parkir dan membawa Arthur keluar dari truk. Sile. Belakang kawan! Belakang sesiapa pun! Mereka segera menggari Arthur. Kami dah beri amaran hampir 10 kali. Kami sayang kamu. Kamu tak salah. Itu bodoh. Apa yang sedang berlaku ni? Dan saya rasa sekarang Arthur memang sudah terjaga. Apa yang aku buat pada sesiapa? Aku tak... Ya, tapi korang sial. Jadi Arthur Littlewood yang berumur 57 tahun telah didakwa kerana memandu dalam keadaan mabuk, melawan dan memiliki senjata api ketika di bawah pengaruh alkohol. Ya, Artie. Artie. Ya, si kecil. Tapi banyak arak, betul? Yang ini sebenarnya berasal dari kawasan saya di Moore, Oklahoma, di mana petugas polis di sana menerima panggilan 911 secara tidak sengaja daripada seorang pemanggil yang sangat muda. Nasib baik, ini berakhir manis. Selamat pagi 911. Apa alamat kecemasan anda? Apa? Apa? Adakah anda mempunyai kecemasan? Donut. Saya nak donut. Awak nak bawa saya jumpa mama sekarang? Hello? Muki, dia rosak tem pejabat awak. Boleh saya bercakap dengan mak? Jangan berlari di kursi kecemasan. Ya Allah, boleh saya bercakap dengan mak? Muki, dia sedang melakukannya. Selepas menghubungi ibu bapa kanak-kanak, pegawai sahkan tiada kecemasan. Kamera awak sudah dihidupkan. Ya, saya dah hidupkan. Sebenarnya, mak dan ayah langsung tak tahu telefon lama mereka masih boleh buat panggilan. Dia terus lari ke sana. Ya, betul. Bagi menunjukkan tiada dendam dan menabur kebaikan, pegawai melawat kediaman keluarga itu. Apa kabar kamu semua? Hai. Apa kabar? Kami bawa beberapa donat untuk kamu. Yeah. Okay. Awak hubungi kami tentang donat. Kami datang untuk beri awak beberapa donat. Awak nak sedikit? Yeah. Tengok. Kita pun ada beri biru. Oh, nampak sedap kan? Apa kabar? Hari awak baik? Ya. Adakah lebih baik sekarang? Kanak-kanak itu kelihatan terpinga-pinga dan keliru. Awak boleh ambilnya. Tetapi, cepat membuat pilihan. Ianya milik awak. Kami tak akan bawanya. Keputusan yang sukar untuk kami. Coklat. Nah, ambil ini. Nah, ambil ini. Boleh saya ambil gambar awak? Sudah tentu. Mari pegang donat kita. Ayo, berdiri di belakang donat untuk kami. Ya, berdiri di situ supaya kami boleh ambil gambar. Berdiri saja di sini.
Pusing. Dah sedia? Kami ada donat. Macam mana nak sebut cheese? Dia berusaha senyum depan kamera. Dia gembira sebab donat. Tapi terus terang, Awak nak pelekat juga? Awak dapat pelekat? Jelas, budak ni cuma fikir satu benda je. Kan awak nak satu untuk adik awak? Ada apa lagi? Itu hukuman crawler dan luar biasa. Baiklah. Jadi, yang mana satu? Rasanya sedap. Terima kasih. Tidak, sangat comel. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat malam semua. Awak juga. polis dan pihak lain mengingatkan bahawa telefon tanpa kad SIM masih boleh membuat panggilan 911. Semua telefon bimbit tak kira usia masih boleh buat panggilan 911 jika bateri ada. Saya pun tak tahu sebelum ini, FCC wajibkan perkara ini. Ya, satu peringatan baik, anda hampir guna semua permainan kata donat. Juga rujukan kepada fakta polis dan donat. Tidak, kami tidak akan merujuk kepada itu. Tidak, saya suka donat. Ya, saya suka donat. Tapi saya tak akan makan satu pun semasa memakai uniform. Hanya di tempat awam sebab gurauan Syed tadi. Tak pernah, tapi saya suka donat. Mungkin bagel pun boleh. Kau sanggup makan bagel semasa bertugas, tapi bukan donut. Betul.